Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda sekarang sedang menonton Saluran Berita RTM untuk Pastikan Saya edisi Jumaat 9 Disember 2022. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Kerana apa? Kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita ke segmen saya. Jabatan Perdana Menteri JPM ingin merujuk kepada posting yang tular di media sosial, khususnya di Twitter, bertajuk pengiktirafan UEC akan dibincangkan di peringkat kementerian dan usul ini akan diluluskan kelak oleh Kerajaan Perpaduan selaras dengan manifesto Pakatan Harapan. Maklumat melalui akaun media sosial tersebut adalah palsu. JPM ingin menegaskan bahawa maklumat tersebut adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan untuk merujuk akaun media sosial rasmi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Orang ramai juga disaran agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Sebaliknya, sentiasa merujuk sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat sahih dan terkini. Jabatan Perdana Menteri JPM ingin merujuk kepada posting yang tular baru-baru ini di media sosial bertajuk Ismail Sabri dilantik pengerusi Petronas. Maklumat melalui akaun media sosial tersebut adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Orang ramai diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Hentikan penyebaran berita palsu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS ingin merujuk kepada posting yang tular di media sosial bertajuk bekalan telur kurang kerana ayam enggan bersetubuh. Maklumat melalui akaun media sosial tersebut adalah palsu. Untuk makluman, ini merupakan suntingan akaun palsu dan bukan akaun rasmi Astro Awani. Baik, saudara-saudari, waspada dengan pelbagai modus operandi penipuan dalam talian yang digunakan dalam usaha memanipulasi mangsa. Jangan kongsi sebarang butiran peribadi anda seperti kod pengesahan 2 faktor pengesahan 2FA kepada pihak ketiga, terutamanya daripada nombor yang tidak dikenali dan juga yang menyamar sebagai kenalan anda. Sedikit tips untuk anda semua, sentiasa waspada dan peka. Jangan kongsi kod pengesahan kepada sesiapa, termasuk orang yang anda kenali, dan jangan klik pada pautan yang mencurigakan. Kukuhkan kata laluan dengan menggunakan 2 faktor pengesahan 2FA. Fokus Menteri Komunikasi dan Digital, beliau memberi penekanan berkaitan perlakuan dan muat naik bahan ke media sosial yang mengandungi unsur provokatif, menggugat keharmonian dan menyentuh sensitiviti kedudukan institusi beraja, agama dan bangsa 3R, Ruler, Religion and Race. Mengadakan pertemuan bersama dan penyedia perkhidmatan media sosial dalam masa terdekat untuk mengekang usaha penyebaran dan maklumat palsu dan kandungan bersifat melampau serta keterlaluan yang akan dipergiatkan. Penularan berita palsu bukan fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat dengan jelas pada hari ini. Mari kita saksikan video yang disediakan Jabatan Penerangan Malaysia. Mari kita tangani berita palsu. Sekiranya rakyat bekerjasama mencantas berita palsu, sudah tentu ia dapat mengelak berlakunya penularan berita-berita tersebut yang kebanyakannya menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat dan juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mari kita saksikan. Membendung berita palsu adalah tanggungjawab kita bersama.
Kita harus ingat, peka dengan maklumat yang diterima dan menentusahkan sumber maklumat berita sebelum berkongsi dan menyebarkan berita itu. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membendung berita palsu. Skim penipuan pelaburan lazimnya akan menjanjikan pulangan yang lumayan yang tidak masuk akal dalam masa yang singkat tanpa sebarang risiko. Berhati-hatilah terhadap peluang pelaburan seperti itu dan amat penting untuk melabur melalui syarikat yang dilesenkan atau berdaftar. Sebagai pengguna, kita haruslah bijak untuk mengenal pasti ciri-ciri skim penipuan dan diingatkan untuk melakukan semakan lanjut sebelum membuat sebarang pelaburan. Ini Hakim. Tak lama lagi, Hakim akan berkahwin. Jadi, macam-macam kerja dia buat nak kumpulkan duit. Nak kahwin sekarang kan, dah jadi macam investment. Silap investment, boleh rugi. Tu abang tu tadi pergi situ dapat RM20. Wih, 40%? Betul ke ni? Boleh buat hantaran ni. Hello, selamat pagi Cik. Terima kasih kerana menghubungi syarikat pelaburan Express Kaya. Ada apa boleh saya bantu Cik? Okey, saya ingat saya nak buat pelaburan. Dalam masa 2 minggu boleh dapat 40% keuntungan. Betul ke? Betul Cik. Dah ramai pelabur kami yang percaya dan dapat pelanggan mereka. Ada yang datang dan mereka belajar overseas, buat renovasi rumah, macam-macam lah Cik. Dah dapat duit kan? Okey, saya ingat saya nak melabur dalam RM5,000. Nak buat modal kahwin. Baik tu Cik. Ramai yang macam ni. Nak mula, kahwin, buatkan dewan je. Tapi bila dah dapat pelanggan yang berganda, terus cancel dewan Cik. Terus buat grand, buat hotel. Kahwin kan sekali semua hidup Cik. Ui, cantik sangat dah tu. Okey, apa prosedur dia? Prosedur dia senang je Cik. Salah password ke? Awas, kod akses tak boleh guna. Nombor phone pula tak angkat. Kim, ada buat pemeriksaan latar belakang syarikat ni tak? Laman web macam betul. Lain kali kena hati-hati, Kim. Tapi tak apa. Tak lama lagi kan dah nak kahwin kan? Kahwin? Kahwin? Alamak, apa sebenarnya Hakim patut buat? Pelaburan Express Kaya. Nama pun dah macam scam. Tak pun, aku call pihak berkuasa. Hello, saya nak buat semakan tentang syarikat Pelaburan Express Kaya. Kejap ya, Cik. Hello, Cik. Ramai dah yang call mengenai syarikat ni. Dan banyak dah yang rugi. Oh, ya ke? Nasib baik Cik call kami dulu. Itulah nasib baik. Saya baru je nak melabur lebih tadi. Hati-hati ya, Cik. Yep, way to go, Kim. Sekiranya anda seperti Hakim, hubungi hotline bank anda dan laporkan kepada pihak berkuasa. Anda juga boleh rujuk portal semakmil.rmp.gov.my untuk membuat semakan lanjut. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali dalam segmen Sudut Pandang.
seeing what is happening in Sarawak. Hopefully di Kuala Lumpur, di Semenanjung ni, kita membawa experience kita dari sini. We don't have much problem with perpaduannya. We are living in very harmonious situation ya. Dan diharapkan what we practice here should be also in other states of Malaysia. Kita bersua kembali. Sebelum kita ke segmen sudut pandang pada petang ini, rakyat menyambut baik usaha mengekang penyebaran berita palsu dan kandungan provokatif. Mari kita saksikan sedikit pandangan orang ramai. Melalui kaedah perundangan, menguatkuasakan perundangan yang lebih ketat, maka tahap keselamatan warga masyarakat di Malaysia ini akan lebih terjamin. Sebaran tentang isu 513 itu isu sensitif seperti perkawaman ke Raja-Raja Melayu ke apa-apa pun itu mestilah disekatlah. Bagi saya sebagai anak muda adalah perlu diberi sedikit sekatan lah, diberi guideline lah sepatutnya, di mana supaya tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan media sosial sebagai satu platform untuk menghasut anak-anak muda yang lain dan membuat sesuatu perkara yang tidak baguslah. Baik, kita akan ke segmen sudut pandang. Kos sara hidup bagaimana ringankan beban rakyat? Peningkatan kos sara hidup yang drastik ini amat mengganggu situasi rakyat akibat ketidakcukupan pendapatan untuk menampung keperluan asas serta bebanan hutang yang ditanggung bagi menampung kenaikan kos barangan, perkhidmatan dan juga keperluan harian. Jadi bersama saya di studio di dalam talian Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi Uni KL Business School. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam Sahih, terima kasih jemput saya. Baik Prof, dengan tertubuhnya kerajaan perpaduan baru-baru ini, bagaimana Prof melihat keadaan ekonomi pada masa akan datang? Kita telah melalui 3 kerajaan selepas PRU 14 dan kini selepas PRU 15. Kita memang mengharapkan kerajaan baru yang dibentuk ini mempunyai kekuatan yang tersendiri, stabil dan kukuh supaya dia dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara yang pesat seperti dahulu. Jadi kerajaan perpaduan ni yang diwakili oleh pelbagai parti seharusnya mempunyai kekuatan dan kestabilan politik untuk meletakkan negara kembali di atas landasan ekonomi yang lebih baik, terutamanya dalam menuju pemulihan penuh pasca pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Dan ia perlu juga menyediakan negara untuk menghadapi cabaran kemelesetan ekonomi global tahun 2023 yang kita jangkakan tidak lama lagi. Jadi pandangan saya, pucuk pimpinan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sememangnya beliau dikenali dunia dan beliau mempunyai pelbagai rangkaian yang kukuh sama ada di Barat, Timur Tengah maupun di Asia. Jadi tinggilah harapan rakyat kepada pucuk pimpinan yang baru, terutamanya dalam menangani pelbagai masalah ekonomi seperti kenaikan kos sara hidup, kekurangan bekalan makanan dan sebagainya Sahih. Baik Prof, apa antara fokus utama yang perlu diberi perhatian dalam pentadbiran baru ini termasuk menangani kos sara hidup? Bagi saya, dalam isu terkini ini iaitu peningkatan kos sara hidup, pentadbiran baru juga ataupun kerajaan baru juga harus melihat bagaimana untuk dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Ya, pendapatan rakyat sebenarnya telah berkurangan berbanding dengan kenaikan kadar inflasi itu sendiri. Antara faktor utamanya adalah pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan dan ada juga yang kekurangan pendapatan dan masih belum kembali mendapat pendapatan yang sebelum 2019. Jadi apabila kita memasuki fasa endemik pula, ramai yang boleh
mereka mengharapkan ramai yang boleh kembali bekerja pada sektor masing-masing, sektor ekonomi masing-masing. Tetapi kita juga menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan, seperti sekarang ini kita ada masalah telur ayam, dan juga kita mempunyai kekurangan tenaga buruh, terutamanya kita mengimport pekerja dari luar negara, dari negara jiran untuk bekerja di pelbagai sektor seperti peladangan, makanan, perkilangan dan sebagainya, untuk bekerja di serata ceruk pelusuk ekonomi negara. Yang paling ketara sekali yang kita perlu lihat adalah perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Perniagaan mikro, kecil sederhana ni dialah salah satu yang kita perlu fokus, kerana lebih daripada 90% perniagaan yang berdaftar di Malaysia, sama ada syarikat sedia berhad maupun orang perseorangan, adalah jumlah pertubuhan atau syarikat yang menyumbangkan kira-kira 40% daripada KDNK negara. Dan selain daripada itu, PMKS ni dia cukup penting kerana ia menjadi majikan kepada 60% daripada 16 juta tenaga buruh di Malaysia. Ini yang kita perlu faham kepentingan PMKS ni. Jadi PMKS ni selain daripada menanggung kos sara hidup, kerajaan juga perlu melihat bagaimana syarikat-syarikat kecil, penjaja dapat meningkatkan perniagaan. Kalau kita hanya memfokuskan kepada mengawal harga barang, jadi ekonomi itu sendiri tidak boleh berkembang, dan kita terlalu bergantung kepada kadar subsidi yang kini kita tahu mungkin mencecah 80 bilion untuk tahun ni. Kerana kalau kita tahu 80 bilion itu adalah gaji anggota kerajaan emolumen untuk setahun, dan melebihi belanja pembangunan negara kira-kira pada tak silap saya dalam 77 bilion. Jadi wang subsidi ini sepatutnya tidak perlu dibelanjakan sebanyak itu. Ia harusnya boleh diberikan kepada rakyat untuk meningkatkan pendapatan kerajaan, meningkatkan pendapatan rakyat, boleh dan diimbangi dengan kenaikan harga barang itu sendiri. Kita tak boleh sewenang-wenangnya dan ataupun selama-lamanya cuba mengawal harga barang pada kadar sekarang. Baik, Prof. Apa lagi yang Prof boleh bagi cadangan untuk penambahan atau yang boleh dilakukan kerajaan selain mengawal harga barangan makanan dan barangan mentah? Pertama sekali, kalau kita tengok contohnya contohnya sekarang security makanan yang kita hadapi sekarang, kita menghadapi kekurangan bekalan telur ayam. Kita perlu kaji kenapa bekalan telur ayam kekurangan di pasaran. Kalau kita tengok dari segi rantai nilainya, disebabkan oleh kenaikan harga makanan ayam itu sendiri, iaitu jagung. Harga jagung telah meningkat daripada RM900 satu tan kepada RM2,000 satu tan. Jadi ramai penternak ayam, telur ayam, mereka ini tidak mampu membeli makanan ayam kerana harga telur itu tidak naik banyak. Tetapi kos makanan ayam itu menyebabkan, misalnya mereka dulu pernah ada mungkin 100,000 ekor ayam. Kini mereka hanya mampu membeli makanan untuk 60,000. 40,000 mungkin terpaksa disembelih atau direhatkan. Jadi tak cukup ayam. Jadi ayam ni dia menjadi masalah. Jadi apabila kerajaan mahu mengawal harga barang, menghadapi masalah dari segi telur ayam, kita juga perlu melihat dari segi rantaian bekalan itu sendiri. Di manakah kesilapannya? Kita tak boleh hanya memberi contohnya memberi subsidi kepada peternak ayam ataupun kepada harga ayam itu sendiri. Kita harusnya membiarkan harga ayam itu naik mengikut harga pasaran. Apa yang kita perlu bantu adalah membantu rakyat bagaimana meningkatkan pendapatan untuk supaya industri itu boleh hidup, dan kita bukan hanya pada cerita pada telur ayam, tapi ada pelbagai lagi harga barang makanan yang kita boleh lihat selain daripada ayam. Setiap industri itu, misalnya industri minyak masak, industri bahan api, LPG dan sebagainya. Setiap industri itu berbeza-beza saya. Betul. Jadi Prof, bercakap mengenai minyak masak, Prof, satu benda yang ingin saya tekankan mengenai polybag. Pandangan Prof tentang kupon yang akan diberikan, akan dilaksanakan tak lama lagi. Itu adalah salah satu inisiatif yang saya adalah bagus. Kita harus sentiasa mencuba dengan kupon, polybag dan sebagainya untuk membantu rakyat, terutama golongan B40. Malahan kita tidak perlu lupakan golongan M40 sekalipun.
ia perlu dicuba. Memang akan ada pelbagai masalah, contohnya seperti masalah disalahgunakan. Mungkin ada yang membeli banyak dan kemudian digunakan untuk menjual barang ataupun buat goreng pisang dan sebagainya. Ini ia mungkin akan berlaku. Apa yang kerajaan perlu lihat adalah menambahbaikan dari segi interaktifnya pemberian kupon ataupun polybag minyak masak ni. Dia haruslah dua hala, dan dalam masa 1 ataupun mungkin 2 bulan, kerajaan boleh tahu setiap rakyat itu ataupun setiap keluarga itu ataupun isi rumah itu berapa sebenarnya minyak yang dipakai sebulan. Misalnya 5 kilo ya, ataupun 10 kilo minyak masak sebulan. Jadi dia dah tahulah ini keluarga ni 10 kilo maksimum. Kalau dia melebihi misalnya 20 kilo, 30 kilo, bukannya dia pakai, mungkin dia jual di belakang dan sebagainya. Jadi semua data ni perlu kerajaan kutip balik dan beri kembali. Jadi supaya pemberian subsidi itu menjadi lebih efisien, lebih tepat dan lebih telus. Baik. Terima kasih Prof. Nampaknya kita kesentukan masa dan tak dapat untuk saya menanyakan lebih soalan mengenai bagaimana untuk mengurangkan beban bagi kos sara hidup yang ditimpa masyarakat negara kita buat masa ini. Baik, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dalam segmen Sudut Pandang pada hari ini. Ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Zahir. Baik. Assalamualaikum. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jamaah Menteri setuju bahawa keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Sri Zahid minta untuk memfungsikan Datuk Kuasa Bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau persiapan. Datuk Sri Fadilah diberikan tugas untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan bagi rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Molek berbudi kasihnya insan. Molek berkasih santunan bahasa. Kuala Pilah destinasi warisan. Tanah beradat junjungan bangsa. Saksikan Selamat Pagi Malaysia at Kuala Pilah bersiaran secara langsung dari Stadium Bola Ngocha, Perkampungan Budaya Teraci Kuala Pilah Negeri Sembilan pada 10 dan 11 Disember 2022 bermula jam 8 sehingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. Jom ramai-ramai kita meriahkan bersama. Sekarang dah jadi Baik, kita ke segmen notifikasi. Baik, jangan lupa untuk saksikan bicara khas, naratif khas pada malam ini bersama YB Hanayo, Menteri Belia dan Sukan dengan tajuk Belia Aset Negara pada 9 Disember 2022 pada pukul 9 malam bersama pengacara Said Munawar. Baik,
Bagi mereka yang meminati dan juga mengikuti Piala Dunia, jangan lupa saksikan suku akhir pada malam ini 10.30 malam di TV2 dan juga TV OK. Brazil berlawan dengan Croatia dan juga siaran ulangan Sabtu 10 Disember pada pukul 2 petang. Jangan lupa untuk saksikan pada malam ini 10.30 malam. Baik. Jom sertai kami ke program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dan jom saring anjuran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan kerjasama Pusat Darah Negara pada 9 hingga 10 Disember 2022 bertempat di lobi utama Pusat Darah Negara. Antara aktiviti yang disediakan adalah pameran ANMS, ujian kecergasan dan saringan kesihatan yang meliputi pemeriksaan BMI, tekanan darah, glukos, kolesterol, HPV dan khidmat rundingan bersama doktor. Semua dijemput hadir ke program ini yang bertempat di lobi Pusat Darah Negara yang akan bermula pada hari ini dan esok dari pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Baik, kempen derma darah anjuran Bulan Sabit Merah Daerah Gombak bertempat di Surau Darul Hidayah, pinggiran Batu Cave, Selangor pada 11 Disember hari Ahad ini pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jangan lupa hadirkan diri, laksanakan tanggungjawab sosial anda. Jom derma darah. Baik, nostalgia anak kampung, kenduri kendara at Museum Negara. Pertandingan Mak Andam Raja Sehari yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 10 Disember dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari di dataran Museum Negara. Baik, notifikasi tadi mengakhiri segmen notifikasi pada hari ini. Ingat, jangan tak pasti, jangan kongsi dan ingat, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam perpaduan.